kawan dia yang pucat di situ, tapi membelakangkan. Macam kau tahu macam kalau orang Assalamualaikum dan selamat malam aku ucapkan kepada korang yang tengah tengok video ni. Okay, mula-mula sekali aku nak ucapkan terima kasih dan tahniah kat korang yang dah jumpa video Physics Cream. Okay, dan tu maksudnya korang sangat-sangat prihatin dekat budak-budak yang baru nak up dalam industri perfilman. So sebenarnya Physics Cream ni apa dia kan? Physics Cream ni aku nak bagi tahu dulu lah sebelum aku start bercerita. Takkan aku masuk-masuk aku terus cerita kan. Aku nak bagi tahu korang yang sebenarnya Physics Cream ni adalah satu channel yang akan menghidangkan kepada korang konten-konten kisah seram yang buat akan menemani korang punya malam sepi-sepi ni kan. Korang tak ada buat apa-apa, tak ada chat orang, single, so korang boleh dengar je cerita kita orang ni, dan lepas tu korang boleh hayati, bawa sampai masuk mimpi, dan esok pagi korang ceria. Nampak? Ada tujuan dekat situ. Jadi kita orang akan teruskan kepada video-video seram, dan untuk video pertama kali ni aku hidangkan kepada korang 3 kompilasi kisah seram mengenai asrama part 1. Tip untuk video pertama Physics Cream kali ni, aku akan hidangkan kepada korang 3 kompilasi kisah seram mengenai asrama part 1. Okay, sebelum kita teruskan ke kisah seram kita, aku nak ingatkan korang supaya tekan button like, tekan button subscribe, tekan bell notification supaya kalau kita orang dikeluarkan video, korang akan dapat update dia. Okay, korang jangan risaukan mata aku yang dah terbarai, sebab hari ni memang banyak busy sikit. Jadi daripada pukul 10 sampai pukul 3 aku ada tolong kawan aku. Bye. Okay. No harm bro. Alright. Alhamdulillah still clear. Ui, bongok. Lepas tu dah balik sini dalam pukul 3 tu, terus set up. Kau bayangkan sepatutnya Physics Cream start pukul 3, sekarang dah pukul 5:02. Sebabkan tengah set up barang, hilang lah apalah. Jadi macam ni lah kita start lewat sikit walaupun video first. Tapi tak apa, untuk korang aku akan tetap menghiburkan korang. Aku tetap akan cerita kisah-kisah seram. Korang stay tune je, dan pastikan korang tengok sampai habis, dan pastikan korang support terus Physics Cream. Okay, so untuk video pertama, untuk kisah seram pertama, aku namakan kisah seram ni adalah kisah seram 1, 2, 3. Ini adalah kisah urban legend yang aku rasa kebanyakan budak asrama dah tahu dah kisah ni. Cuma bagi aku, kisah ini ada sedikit penambahan. Sebab apa? Sebab kisah ni dia ada macam creepy gitu. So kisah seram asrama ni bagi aku adalah kisah urban legend. Okay, kisah yang ramai budak asrama dah tahu. Tapi bagi aku, budak yang tak pernah duduk asrama, serius aku cakap, aku tak pernah duduk asrama. Kecuali kalau ada lawatan tu aku tidur sehari 2 je dekat asrama. Itu pun sebab lawatan tak kira kan aku duduk asrama. Jadi aku sebagai budak yang tak pernah duduk asrama ni, bila dengar kisah-kisah seram urban legend, walaupun budak-budak asrama dah selalu sangat cerita, dia jadi creepy tau. Lagi-lagi kali ni video yang 1, 2, 3 yang ni aku nak cerita ni, dia ada macam tambah sikit. Aku tak tahulah kalau korang punya versi sama, tapi bagi aku memang seram. So cerita dia bermula dengan seorang pelajar perempuan masuk ke asrama Aspuri di sekolah Kelantan. Sekolah mana wallahu alam. Biarlah ada orang yang tahu, biar kita sembunyikan je lah nama-nama sekolah ni supaya tak terjejas prestasi diorang. So bila masuk ke Aspuri ni, so macam biasa kita kemas-kemas packing barang, baru masuk ambil kita punya kunci, duduk kat atas katil yang dah disediakan, kita pun set up lah semua barang. So nak dijadikan cerita satu malam ni, biasalah malam set up lepas prep, penat, nak kemas-kemas barang, lepas tu kita nak tidur. Tengah-tengah nak tidur ni, ada seorang budak perempuan yang dia pergi menyanyi. Aku tak tahu lagu apa, tapi mungkinlah kalau kita boleh cerita, nak jadikan cerita, kita try
lagu yang macam budak perempuan selalu nyanyi lagu apa? Aku petik je. Korang jangan fikir budak ni nyanyi lagu tu. Okay, dia nyanyi contoh macam, kalau cinta jangan kacau, kalau sayang tak perlu marah. Tengah-tengah dia menyanyi tu, tiba-tiba ada satu suara, kalau cinta jangan kacau, kalau sayang tak perlu marah. Budak ni dalam tengah menyanyi tu, tiba-tiba, oish, tengah-tengah dia menyanyi, ada satu suara yang macam, ni Allah, aku dah meremang tu. Ada satu suara nenek tengah ikut dia menyanyi. Kau bayangkan tengah sonok, kalau cinta jangan nak tidur jangan kacau, kalau cinta tak perlu marah. Budak ni apa lagi, dia terus tutup muka dia dengan selimut. Lepas tu, ya Allah, kenapa budak ni, kenapa, ya Allah, apa suara apa ni? Lepas tu, tengah-tengah dia tutup selimut, cerita tu tak berhenti sampai situ. Sebab dia dengar lagi suara yang sama. Cerita macam ni, dia cakap macam ni, katil satu dah tidur, katil dua dah tidur, katil tiga pura-pura tidur. Dia yang tengah dekat katil waktu, katil tiga waktu tu, dia dah cuak. Lepas tu dia buka. Kau bayangkan budak yang kadang-kadang kita rasa macam lantak dah jadi apa, lantak dia buka. Kau bayangkan dekat atas almari, bila kita tidur, kalau korang pernah duduk asrama, dia akan ada macam ni almari, dia katil, lepas tu ada almari, katil, almari. Kau bayangkan dekat katil yang sebelah di almari, ada satu makcik tengah bertenggek, goyang kaki. Dia goyang sambil pandang ke bawah macam ni. Lepas tu cerita tu berhenti sampai situ je. Aku tak tahu budak tu demam panas ke, budak tu sakit ke, tapi aku tahu cerita dia berhenti sampai situ. Kalau mungkin korang ada tahu sambungan kisah ni, korang boleh drop komen kat bawah. Kalau yang budak-budak asrama tu, boleh mention kat bawah. Jangan risau, kita orang mungkin akan reply. Sebab kita orang pun tak buat apa-apa sangat, kita orang mungkin akan reply. So aku teruskan kisah kita ke kisah kedua, iaitu kisah hantu almari. Kisah ni pun kisah yang famous dekat korang, tapi aku tak tahu kalau korang dapat filem versi yang ori. So aku difahamkan kisah hantu almari ni ada 3 versi. So 2 versi perempuan, 1 versi lelaki. Jadi aku ambil lah versi lelaki ni sebab dia ceritakan bahawa kisah lelaki ni adalah kisah yang paling tragis tau. So nak jadikan cerita, ada 3 orang kawan ni, nama dia Fitri, Badrul dengan Zaki, kalau tak silap aku 3 nama ni. Okay, so satu hari ni diorang bercadang lah. Okay, diorang ni dekat satu sekolah yang agak ketat disiplin dia. Sekolah ni agak ketat disiplin dia. Okay, so disebabkan disiplin ni ketat ni, diorang macam, yelah kau bayangkanlah budak lelaki bila dikongkong ni, diorang macam agak tambah-tambah pula ada yang keras kepala. Satu hari ni diorang ni biasalah pukul 12.30 loceng berbunyi, masa untuk lepak, masa untuk makan, rehat, basuh baju, bersihkan diri. Dan hari tu pula hari Jumaat. Jadi bila hari Jumaat ni, budak asrama biasalah kena lelaki solat Jumaat. Okey, kalau yang lepas tu perempuan akan duduk asrama. Kemudian sampai satu masa budak perempuan akan solat dan sama-sama turun makan. Kalau aku mungkinlah macam tu cara style hidup asrama, aku tak tahu. Sebab aku tak pernah duduk asrama kan. Jadi satu hari ni si Fitri ni kata macam, aku malas lah nak pergi turun. Hari ni kita ponting tak? Lepas tu macam, serius lah. Badrul dengan Zaki ni macam, kau serius lah, warden cuak ni kalau warden tahu. Lepas tu yang Fitri ni, alah kita sekali ni je relate lah. Lepas tu 3 orang ni pun setuju lah, kita ponting lah solat Jumaat. 3-3 pun lepas dah siap kelas tu naik atas, masuk dom. Lepas tu tak kenapa pula tiba-tiba Zaki dengan Badrul ni dia pergi tukar diorang punya pilihan. Diorang pergi macam cakap, Fitri, aku macam aku tak sedar hati tu. Aku rasa aku nak kena pergi solat Jumaat tu. Kalau warden tahu habis kita. Lepas tu dia punya Fitri ni macam, apa hal? Tadi kata lain, kau kata lain. Let lah. Zaki macam, betul tu. Kalau warden tahu, serius kita teruk. Lepas tu Fitri ni,
Kita lepak weh. Sehari ni kali ni kita ponting. Serius. Sebab lepas ni cuti umum. Okay, cuti umum sekolah 2 minggu. Cuti lama kan korang. Kalau kita macam budak-budak youth, cuti semester lah kot. Kita borak-borak je. Si Zaki dengan Badrul ni macam fikir. Mula-mula dah setuju. Tiba-tiba diorang pula tukar diorang punya pilihan. Lepas tu diorang kata, tak boleh. Aku, kalau kau nak buat, kau buat. Kita orang pergi. Lepas tu Fitri macam, yelah, korang pergi lah. Tapi ni, korang pergi nanti, aku akan sembunyi dalam almari. Okay, korang kunci dari luar, okay. Tapi nanti korang keluar, nanti korang balik lepas solat Jumaat, jangan lupa keluarkan aku, okay. Aku ngantuk lah, nanti aku nak tidur dulu. Nanti korang balik pada solat Jumaat, bangun ke aku. Ni, buka kunci. Jangan lupa pula. Lepas tu si Zaki baru, okey, nanti kita orang keluarkan kau lah. Lepas tu diorang pun kunci. Pergilah solat Jumaat. Nak jadikan cerita tengah-tengah solat Jumaat, si Badrul dengan Zaki ni punya family dah sampai dah dekat masjid tu. Diorang pergi nak buat kejutan katanya. Lepas tu diorang pun, weh macam, Zaki, Badrul. Lepas tu diorang pun, Zaki dengan Badrul macam, weh family aku datang tu. Tengah-tengah teruja tu diorang macam, wish, weh. Si Zaki sama, si Badrul pun sama. Dua-dua dah rindu family. Seronok sangat. Diorang pergi laju-laju, bawa naik kereta semua, pergi ke dom. Lepas tu diorang pergi kemas barang, diorang angkut bawa balik, laju, turun bawah, balik ke rumah masing-masing. Sampai diorang lupalah yang si Fitri ni masih dalam almari. Yang si Fitri ni pun tengah-tengah tidur, dia terjaga. Rasa macam berapa jam dah tidur. Lepas tu dia, pahala aku kat dalam almari lagi. Weh, Zaki, Badrul. Buka tu. Weh, siapa? Dom dah kosong. Lepas tu si Zaki fikir macam, alamak, aku rasa aku lupa tu. Aku lupa keluarkan Fitri weh. Si Zaki lah. Lepas tu tapi kata, tak apa lah, tengah seronok kan. Tak apa lah, Badrul lah dah. Badrul mesti dah keluarkan. Takkan dia leba sangat kan. Sampai tak keluarkan si ni Fitri. Lepas tu si Badrul dan kereta pun sama. Fitri tak apa. Zaki dah keluarkan dah. InsyaAllah Zaki dah keluarkan. Lepas tu masing-masing fikir dah keluarkan. So si Fitri sorang-sorang. Dalam masa tu lah si Fitri ni menanggung derita dalam masa 2 minggu, terseksa tanpa ruang udara yang cukup. Lepas tu suhu yang panas dengan tanpa makan dan minum. Si Fitri ni pun kemudiannya meninggal dalam almari tu. So selang 2 minggu warden pun cari. Okay, selang 2 minggu mak, lepas 2 minggu cuti umum tu, mak si Fitri ni call warden. Encik, saya nak tahu kenapa anak saya sekali pun dia tak balik cuti ni. Sebab saya tahu sekolah dia tengah cuti umum kan sekarang. Lepas tu warden, lepas tu diorang pun dah cuak lah. Warden takkan ada orang tinggal. Warden pun cari tak jumpa. Lepas tu dia pergilah rumah si Badrul dengan Zaki. Tanya-tanya, sekali barulah tahu si berita sebenar yang Fitri ni dia mengelak solat Jumaat. So dia kurungkan diri dia dalam almari. So diorang pun cari selepas 2 minggu mayat dah berulat dia. Mayat dah, tulang dah dah jatuh-jatuh, dah luruh, nampak tulang-tulang. So kemudian berita ni pun tersebar. Dan diorang pun, walaupun benda tu dah, almari tu dah dikunci, so setiap malam diorang akan dengar orang ketuk tuk 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 hari pertama. Lepas tu hari budak-budak makin takut lah. Masuk hari kedua, tuk 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 tuk. Weh, apa tak keluarkan aku weh. Lepas tu budak-budak dah makin tak seriak, dah tak fikir apa, makin lama dah macam makin teruk dah. Diorang panggil ustaz. So diorang panggil ustaz untuk bersihkan, tapi keadaan masih sama. Almari tetap berbunyi. Almari setiap malam, almari tetap akan bunyi ketukan dengan tangisan. Dan diorang cam sangat suara tu adalah suara arwah Fitri. Kenapa tak keluarkan aku? Kenapa weh? So tu di kisah kedua. Dah tamat dah. So untuk kisah ketiga, aku akan terus sambung. Sebab masa pun aku rasa tak banyak. Jadi aku teruskan kisah ketiga. So kisah ketiga ni aku bagi nama kisah ketiga selaku kisah terakhir kita malam ni. Aku beri nama kisah ni sebagai kisah Intai Kelambu.
nak dijadikan cerita pada satu sekolah asrama ni, dia adalah satu peraturan yang aku tak tahu kalau peraturan ni diguna pakai pada semua sekolah. Tapi dekat sekolah ni untuk pelajar-pelajar salah. Okay, waktu ni yang menceritakan ni katanya dia senior tingkatan 5. So berdekatan dengan dorang dom tingkatan 2 dengan 3. So pelajar tingkatan 2 dengan 3 diarahkan untuk pakai kelambu. Double decker tu mungkinlah satu set double decker tu dia akan pasang kelambu daripada atas ke bawah. Macam tu lah mungkin. Lepas tu satu hari tingkatan 5 ni dia tengah lah lepak-lepak sembang-sembang dengan kawan sebelum tidur. Biasa lepas prep kau penat, dapat pula jumpa member satu kepala, memang banyak lah projek kau buat. Tengah sembangnya lagi, dia tengah sembang-sembang tu, tiba-tiba dengar bunyi bising daripada dom budak tingkatan 2 dengan 3. Sisi ni budak-budak ni tak tidur lagi ke? Acah-acah garang. Waktu biasa lah sini kan, nak kalau tak ditegur kan cikgu datang, diorang yang kena marah sebab tak jaga adik-adik. So diorang yang acah-acah garang konon masuklah, pergilah ramai-ramai ke bilik dom 2 dengan tingkatan 2 dengan 3. Sampai kat bilik tingkatan 2 dengan 3 tu diorang nampak ada seorang budak yang tengah muka dia pucat lesi, memang pucat gila. Lepas tu yang tengah memang pucat peluh-peluh, dikelilingi oleh kawan-kawan dia yang tengah baca Yasin. Dan diorang duduk bukanlah menghadapkan kawan dia yang pucat lesi, tapi membelakangkan. Macam kau tahu macam kalau orang yang tengah macam nak halang daripada orang polis entry tu kan, nak datang dekat, macam tu. So diorang duduklah membelakangkan, macam tengah menghalang something daripada datang dekat daripada kawan-kawan diorang tu. So si tingkatan 5 macam, pahal korang ni, tak tidur lagi ke? Yang duduk atas lantai ni apa? Duduk kat katil. Lepas tu kawan mulalah berita disampaikan kat diorang ni, kata, jadi abang, kita orang takut abang. Lepas tu, takut apa? Mengada lah korang ni. Tak, kawan kita orang ni bang, macam nak cerita? Kau cerita je lah. Lepas tu macam, tak, tadi masa tengah tidur jam 2-3 pagi macam tu, kawan saya ni dia dengar ada orang ketuk pintu di sini. Lepas tu lepas tu apa jadi? Dia dengar orang ketuk pintu. Lepas tu katil dia menghadap ke pintu. So disebabkan katil dia menghadap ke pintu, dia bangunlah macam ni. Siapa pula tu? Warden ke? Lepas tu dengar lagi macam. Lepas tu dia dah, siapa lah? Warden kot. Dia dalam keadaan duduk. Lepas tu pintu terbuka tau. Dia nampak satu jasad perempuan tengah datang, masuk langkah slow. Dia datang. Lepas tu dia rasa macam ni, apa ni? Siapa pula yang perempuan masuk ni? Warden ke? Ya, dalam keadaan mamai tu, biasalah mamai kita tak fikir rasional kan. Macam budak ni pun samalah, tengah-tengah sedap tidur kau terjaga, lepas tu kau nampak perempuan. Apa lagi kau expect? Dia fikir tu warden je lah tengah datang, sebab warden biasalah akan check budak-budak kan. Tapi yang peliknya sebab dia fikir, bila fikir balik, mana ada warden perempuan dekat asrama lelaki yang akan jaga seorang-seorang pada pukul 3 pagi. Pelik kan? Lepas tu warden ni pun yang disangkakan konon tu warden, dia masuk slow sampai kat katil dia, babe. Sampai kat katil dia tengah duduk macam ni. Dia katil dah berdeka, tapi dia yang bawah macam ni. Kaki nampak, kau bayangkan kau duduk macam ni, kau tu nampak bahagian pinggul lah macam ni. Lepas tu dia bercakap dengan orang atas. Dia cakap, tak tahulah apa dia cakap. Tapi waktu tu, yelah mamai kau nak dengar orang cakap pun lantak dia lah. So dia rasa macam, betul lah ni warden. Sebab atas ni ketua dom.
Ada lah tu nak arahkan nanti pagi-pagi apa nak kena buat kan. Tengah-tengah dia cakap, kau bayangkan kelambu, benda tu kat luar kelambu. Lepas tu dia bongkok. Macam ni, kau bayangkan daripada tepi Dia bongkok slow. Lepas tu, dia tak bongkok saja tau. Dia pergi buka kelambu. Dia masukkan kepala dia. Kenapa orang atas tak nak bangun? Budak ni dalam keadaan takut. Ya Allah! Dia pusing. Dia sampai kerabak kelambu tu. Lepas tu ramai-ramai dah hiruk pikuk tu, budak-budak semua bangun. Weh, apa-apa. Tu yang diorang ambil kapal, tarik bawah. Semua berjaga malam tu. Tu yang bising sampai budak dom senior yang tingkatan 5 yang cerita ni lah bangun. Yang sampai nak marah-marah tu, bila dah dapat tahu, esoknya diorang guard lah tempat tu. Diorang pula warden suruh jaga adik-adik ni. So kisahnya, kalau bagi aku, itu memang seram gila, babe. Bila aku baca first time cerita ni, aku baca kat luar, babe. Kat luar rumah. Aku baca, seram gila. Aku dapat bayang macam ni diintai. Sebab aku pernah duduk tidur dalam kelambu. Bila kau nampak ada lalu tu, relax je. Tapi bila dah diintai tu, kau bayangkan lah, kau menghadap muka dia, babe. Budak tu tengah duduk macam ni diintai. Mana dia tak nampak, tak terkejut budak tu lari. Kalau kau tanya aku, cerita ketiga tu paling seram bagi aku lah. Sebab kisah 1 dan 2 ni aku biasa dengar. Kisah ketiga ni paling rare aku rasa. Sampai situ je lah aku punya kisah. Sekarang dah 5:22. Aku pun nak tutup. Kalau bagi korang, mana satu kisah yang paling seram, kau kena beritahu kawan-kawan korang yang belum tengok. Kau kena tengok yang nombor 3 ni. Sebab kisah tu yang paling seram bagi aku lah. Kalau korang rasa yang pertama atau kedua yang seram, lantak korang lah kan. Korang tulis di dekat bawah kenapa dia seram. Dan lagi satu aku nak pesan, jangan lupa like, comment and share. Lepas tu tekan button subscribe. Jangan lupa pula tekan button bell notification, supaya korang rasa malam-malam korang tu sepi selalu, korang boleh dengar sebagai penghibur di kala malam duka gitu. So sebelum aku tutup, aku nak cakap korang yang terima kasih sebab support Physics Scream. Jangan lupa kita ada misi untuk VTuber macam aku nak sampai 1k je subscriber. Sikit je kan. Sama-sama kita capaikan misi. Bagi tahu kawan korang, sebarkan seluasnya supaya Physics Scream terus maju di masa akan datang. So tu je. Korang yang daripada tadi tahan kencing, bolehlah pergi tandas. Cuma satu je pesanku, masuk tandas nanti jangan dongak atas. So apa pun, Assalamualaikum, selamat malam, ciao.